أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Zahri Zainal, dan untuk tugasan kali ini saya akan menceritakan satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baik, apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian perdamaian di antara pihak musyrikin Quraisy Makkah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah dan diberikan nama sempena tempat perjanjian itu ditandatangani, iaitu Hudaibiyah yang berdekatan dengan Mekah. Pada suatu hari semasa berada di Madinah, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi mimpi. Dalam mimpinya, baginda melihat beliau bersama-sama para sahabat masuk ke Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah, lalu bertawaf serta bercukur rambut menggunakan ibadah haji dan umrah. Hal ini telah disampaikan kepada para sahabatnya yang telah sekian lama terpisah dari keluarga dan merindukan tanah air mereka. Baginda kemudian memberitahu tentang cadangannya untuk berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Perkara ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pada surah Al-Fath ayat ke-27. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Pada tanggal 1 Zulkaidah tahun 6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat serta 1,400 orang Islam Madinah berangkat menuju ke Mekah. Mereka berpakaian ihram di Zulhulaifah dan membawa bersama binatang-binatang korban sebagai tanda bahawa kehadiran mereka nanti adalah untuk menziarah Baitullah dalam keadaan aman dan bukan untuk berperang. Oleh yang demikian, baginda memilih jalan yang agak sukar di antara lereng-lereng bukit bagi mengelak bertembung dengan pihak musuh. Setibanya mereka berdekatan dengan Hudaibiyah, pihak musyrikin mendapat tahu hal ini dan wakil mereka Budail bin Warqa datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan bahawa kedatangan mereka adalah untuk menziarah Baitullah dan bukan untuk permusuhan. Sekembali Budail ke Mekah, pihak musyrikin masih tidak puas hati dan menghantar pula Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perundingan tersebut tetap gagal mencapai sebarang persetujuan. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Utsman bin Affan ke Mekah untuk berunding dan menjelaskan sendiri tujuan kedatangan mereka dengan lebih terperinci kepada kaum musyrikin.
Setelah Uthman bin Affan diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk ke Mekah, beliau menghilang sekian waktu tanpa sebarang berita. Hal ini telah menimbulkan kerisauan pada Rasulullah SAW serta para sahabat. Berbagai spekulasi mula menular, malah terdapat kabar angin yang tersebar di kalangan orang-orang Islam menyatakan bahawa Uthman telah pun dibunuh. Apabila berita ini sampai ke pendengaran Rasulullah SAW, baginda lantas berkata, "Kita tidak akan meninggalkan tempat ini melainkan setelah kita menentang kaum itu." Kemudian baginda menjuru pada sahabatnya dan orang-orang Islam untuk berbayah, lalu berebut-rebutlah mereka datang kepada Rasulullah SAW demi menyatakan kesetiaan mereka pada beliau. Bayah yang dimaksudkan adalah satu perjanjian di antara Rasulullah SAW dan para sahabat yang ada pada ketika itu untuk bersatu padu menentang orang-orang kafir Quraisy dan menuntut bela atas kematian sahabat mereka. Bayah ini telah dikenal sebagai Bayah Al-Ridwan seperti yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat ke-18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Orang kafir Quraisy mula menyedari akan keadaan yang semakin genting. Berita mengenai bayah Ridwan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat telah menakutkan mereka. Antara itu, mereka serta-merta bertindak melepaskan Uthman bin Affan yang sebenarnya berada dalam tahanan mereka dan bukannya dibunuh. Pihak musyrikin juga segera mengutuskan Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Perundingan inilah yang membawa kepada berlakunya perjanjian Hudaybiyah, iaitu perjanjian perdamaian. Peristiwa penting ini berlaku di sebuah kawasan yang bernama Hudaybiyah berdekatan dengan kota Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang ditugaskan untuk mencatatkan isi perjanjian bagi pihak kaum muslimin pada masa itu. Berikut adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW hendaklah pulang dahulu pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Bermula pada tahun hadapannya, orang-orang Islam boleh masuk ke Mekah dan menetap di sana selama 3 hari sahaja. Mereka hanya boleh membawa senjata orang bermusafir sahaja, iaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalang mereka dengan apa jua cara sekalipun. Yang kedua, gencatan senjata dilaksanakan antara kedua pihak selama 10 tahun. Dalam tempoh itu, manusia berada dalam keadaan aman dan hendaklah sebahagian mereka menghalang sebahagian yang lain daripada menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga perlu dikembalikan semula. Tetapi, orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Yang keempat, kedua-dua pihak bebas membuat rundingan persahabatan ataupun perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab. Antara hikmah perjanjian Hudaybiyah adalah: pertama, orang Islam berpeluang untuk menunaikan haji bermula tahun kehadapannya dan seterusnya. Kedua, kehidupan masyarakat aman dan damai. Ketiga, perkembangan syiar Islam dan bilangan umat Islam bertambah kerana semakin dikenali. Keempat, ramai orang kafir memeluk Islam secara terang-terangan tanpa perlu risau dikenakan hukuman oleh pihak musyrikin. Dan kelima, membuka jalan kepada pembebasan kota Mekah setelah sekian lama berada di bawah tampuk pemerintahan kafir Quraisy. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah saja tadi tugasan saya pada kali ini. Diharap kita sama-sama dapat pelajari dan hayati perjuangan Rasul kita yang dicintai.
Apa yang pasti, perjanjian Hudaybiyah ini adalah satu peristiwa penting yang telah membuka satu pintu cahaya tersebarnya Islam ke seluruh dunia yang menerangi hidup manusia sehingga ke hari ini. Saya Muhammad Zari Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.